Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan cikgu semula dalam sesi PDPR online di atas talian sepanjang PKP. Baik, cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat hendaknya insya-Allah. Okey, seperti biasa, anda boleh buka buku kitab anda untuk rujukan bersama dan buku tulis masing-masing. Sekiranya ada persoalan, boleh berbincang dengan guru anda di grup Telegram ataupun WhatsApp masing-masing insya-Allah. Baik, jangan lupa like, share jika berkeperluan dan boleh juga subscribe untuk anda buat rujukan di masa-masa akan datang insya-Allah. Baik, hari ini kita nak sambung ibadat darjah 4. Pelajaran bab 1 tetapi bahagian yang kedua, sebab bahagian pertama kita dah selesai hari tu, iaitu bahagian najis, mutanajis, mutawassit, bahagian air, maafkan cikgu, air musyammas, air musta'mal, air mutanajis. So jadi hari ini kita nak sambung bahagian ukuran kadar 2 kolah. Baik, rujuk pada slide share ini yang dibuat oleh cikgu lain yang mana cikgu pinjam. Anda juga boleh rujuk pada screen share cikgu ataupun kitab anda. Baik, ukuran kadar 2 kolah. Berapa tu? Ukuran kadar 2 kolah ini 270 liter. Kolah ni mana nak dapat sekarang? Zaman sekarang kalau rumah taman tak ada kolah. Biasa kita akan nampak rumah kampung ada kolah. Atau mungkin awak pergi je lah masjid, yang mana-mana masjid yang ada dekat tempat awak, biasa ada kolah. Kolah dia tu dekat mana? Kolah dia tu dekat dengan tempat wuduk, tempat yang ada air. Tempat dia tadah air yang besar tu. Macam tu. Kalau rumah-rumah lama, rumah atuk-atuk awak, tempat mandi tu ada kolah. Kolah tu dalam tu ada air. Nak buat mandi ke, gosok gigi ke, ambil wuduk, tu itulah kolah. Kalau tengok ni bentuk dia. Cikgu zoom. Baik. Kita tengok dekat sini, ukuran asasnya adalah 270 liter untuk memuatkan air. Baik, kita tengok luas. Kalau jenis ni ada berapa jenis kita ambil satu-satu. Luas 60 cm, dalam mestilah kedalaman dia ialah 92.5 cm. Yang kedua, luasnya 40 cm. Kalau luasnya 40 cm, mesti dalamnya lebih dalam. Berapa dia? 115 cm. Baik, kita tengok. Kalau yang bentuk part segi tepat ni, dia lebih besar, lebih dalam. Kita tengok luasnya sahaja hanyalah 56.25 cm. Manakala dalam dia pun sama, 56.25 cm. Dia bentuk petak 4 segi tepat. Macam tu. Macam mana cara nak ukur cikgu? Ambil lah pita pengukur tu, cocoklah ke dalam tu, ukurlah. 69 cm berapa lebar dia? Dalam dia berapa? Macam tu. Untuk memuatkan 2.7 liter. Contoh begitu. Baik, kita tengok dekat sini. Menyucikan kulit bangkai. Tajuk yang seterusnya. Tadi dah selesai untuk bahagian kolah. Kita masuk seterusnya. Menyucikan kulit bangkai. Apa dia? Samak. Macam mana? Contoh, haiwan-haiwan yang telah mati, kita nak gunakan kulit dia. Contoh, kambing, lembu. Buat apa buat kompang dan sebagainya. Contoh, kena samak. Baik, kita tengok dekat sini. Pengertian menyucikan kulit. Apa dia? Yang pertama, menyucikan kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan ataupun tidak. Kalau kambing tu dah disembelih tu, maka dagingnya tu disembelih secara betul, boleh dagingnya boleh diambil lah. Kulitnya pun boleh diambil. Caranya macam mana? Kena disamakkan bersih-bersih baru boleh guna. Kalau contoh biawak. Biasa bukan biawak. Kita pakai buaya, ular. Ada orang ni dia buat piasan ke apa benda kan. Contoh orang yang luar sana. Dia kena bersihkan. Kenapa kena bersihkan? Bersihkan ini supaya tak ada bau-bau, tak timbulkan penyakit ke kotor dan sebagainya. Macam tu juga lembu, kulit lembu, kulit kambing, dia nak guna kan. So dia kena bersihkan dengan cara sama. Contoh begitu. Baik, kita tengok dekat sini cara menyucikan kulit bangkai. Yang pertama, menghilangkan darah.
Okey, daging dan semua yang melekat pada kulit. Ada kasar-kasar sikit-sikit tu daging-daging dia, ada isi-isi dia, darah-darah tu kena bersihkan. Okey, jangan tinggalkan kulit saja. Seterusnya menghilangkan. Okey. Ni telah tadi menghilangkan darah. Seterusnya kita tengok sini. Buang dengan sesuatu yang tajam. Rasanya okey, tajam, okey. Rasanya atau okey, kelat ataupun pakai tawas. Tawas dan buah manjakani. Pakai manjakani, tawas ataupun benda yang tajam. Tajam tu macam pisau ke apa ke untuk buang baki-baki lebihan kulit. Tawas dan buah manjakani ni nak hilangkan dia punya bau, hanyir dia. Okey, darahnya. Okey, faham Seterusnya, okey, kalau contoh dah kering ataupun ada sikit-sikit lagi, bolehlah pakai berus. Okey. Baik, kulit binatang yang tidak boleh disamak. Apa dia yang tak boleh disamak? Tengok kulit anjing. Boleh tak samak? Tak boleh. Kulit babi, okey, ataupun khinzir. Khinzir keturunannya dan kacukkan dengan binatang yang halal. Contoh, anjing dikacukkan dengan lembu. Walaupun lembu tu halal, tak boleh. Okey, tengok bulunya, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai. Tak boleh. Tidak boleh disamak Baik, kita tengok dekat sini pengertian bangkai. Apa dia? Binatang yang mati tanpa disembelih mengikut hukum syarak. Itu. Dia ni patutnya kambing tu boleh dimakan dengan cara sembelih, tapi dia datang dia tembak, pam, mati kambing tu. So jadi tak boleh dimakan. Sebab apa? Kategorinya bangkai. Ataupun dia geram, tak ada pisau, tak ada apa, dia langgar pakai kereta, mati kambing tu. Lepas tu dia ambil, dia goreng. Tak boleh. Pastikan disembelih. Caranya macam mana? Putuskan yang ada leher lah. Putuskan 2 urat halkum dengan saluran pernafasan dia ataupun saluran darah dia tu. Urat, okey, halkum dan marih dia tu. Dekat leher tu ada 2. Ayam pun sama. Dengan cara apa? Sembelih. Kambing sembelih, lembu sembelih, okey, unta sembelih, biri-biri sembelih, ayam sembelih. Begitu. Okey, faham Baik, kita tengok dekat sini binatang yang mati tanpa disembelih mengikut hukum syarak. Baik, tengok binatang yang tidak halal. Okey, pengertian bangkai binatang yang tidak halal. Contoh apa tadi? Tadi lah anjing, khinzir. 2, binatang yang disembelih dengan tulang. Tak ada pisau, dia ambil tulang tu tajam, disembelih pun tak boleh. Disembelih oleh orang kafir, bukan orang Islam ni banyak ni. Kita rasa kalau dia jual daging halal hari tu rupanya daging tu daging tak halal, dia campur. So yang jual pun bukan orang Islam, tak boleh. Okey, kita tengok. Okey, binatang buruan disembelih orang yang dalam ihram pun tak boleh. Okey, jelas dalam ihram pun tak boleh. Penggunaan bijan. Okey, baik, kita tengok dekat sini. Haram menggunakan bekas bijan yang dibuat daripada emas dan perak. Tak boleh kita gunakan daripada bekas yang emas dan perak. Okey, hanya pakai bekas biasa sahaja. Seterusnya, hukum menggunakannya apa dia? Haram menggunakan haram menggunakan pencelak mata, bekas celak, penjolok gigi seumpamanya daripada emas dan perak. Nampak? Pun tak boleh. Seterusnya, haram. Haram mengupah dan mengambil upah untuk bekas dari emas dan perak. Haram menyimpan yang diperbuat daripada emas dan perak. Tengok, ni kena rujuk balik pada kitab awak, takut ada salah ejaan. Penggunaan bijan. Bajan. Baik, kita rujuk balik nanti Seterusnya, hukum
ini hukum penggunaannya apa dia? Haram menggunakan ataupun menaruh yang di sado dari emas dan perak. Okey, baik, seterusnya. Haram perbuatan menyadur sesuatu dari emas dan perak. Haram menggunakan bagian yang ditampal dengan perak. Perak besar mengikut huruf. Baik, harus sebab berhajat besar menggunakannya. Okey, makruh jika kecil daripada segi hurufnya. Baik, hukum penggunaannya. Apa dia? Haram menggunakannya di tempat yang ditampal dengan emas. 2. Bagaimana jatuh hukumnya harus? Harus menggunakannya selain daripada emas dan perak. Gunakannya selain daripada emas dan perak lah. Boleh, tak ada masalah. Baik, maaf Baik, seterusnya. Tajuk kita yang seterusnya, bersugi. Apa dia yang dikatakan sebagai bersugi? Bersugi ini kita gosok gigi lah. Okey, baik. Hukum bersugi apa dia? Adalah sunat. Nak jaga kesihatan, so kena bersugi. Okey, bersugi sangat dituntut. Apa dia? Ketika mana kita nak kena bersugi? Nak baca Quran, nak solat, nak tidur, nak berudu, hendak musafir, kena gosok. Musafir ni pergi mana? Pergi jalan jauh. Pergi mana? Pergi sekolah. Kena. Biarkan otak kita cegah dan sihat. Baik. Sunat-sunat bersugi. Sunat-sunat bersugi dengan tangan kanan. 2, dimulai daripada sebelah kanan. Semuanya sebelah kanan dan dilakukan secara perlahan-lahan. Jangan gonyoh laju-laju, akhirnya nanti luka giginya. Seterusnya, fadilat bersugi. Fadilat bersugi yang pertama, menyucikan mulut. Mestilah kalau kita dah gosok gigi kita bersih, mulut kita tak ada bau. Menggandakan pahala. Bila kita jaga kebersihan, Allah suka, kawan-kawan suka, maka jadi diri kita ni akan sihat dan dapat pahala banyak. Seterusnya, kalau kita rajin bersugi, maka kita lambatlah beruban kepala kita. Macam tu. Baik. Memperelokkan bau mulut. Tadi cikgu dah cakap. Dan air sekali mencerahkan mata. Mata kita ni tak rabun. Mata kita ni walaupun dah berusia, nampak jelas lagi. Baik. Setakat ni jelas ya anak-anak. Baik, kita sambung perbincangan lanjut dan rujukan di buku ataupun kitab masing-masing dan